أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. قد ضاقت حيلتي وأدركني وأدركنا يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur alhamdulillah hari ini kita telah pun sama-sama masuk pada tanggal 3 Sya'ban, malam yang keempat daripada bulan Sya'ban Al-Mukarram, Sya'ban Al-Mu'azzam. Sya'ban merupakan salah satu daripada beberapa bulan yang agung kerana para alim ulama memperjelaskan di situlah turun sepotong ayat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diisytiharkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Dan juga pada bulan Sya'ban ini juga, ya, seperti apa yang kita mengetahui, iaitu bulan nisf min Sya'ban, iaitu biasa kita orang Melayu kita bilang nisfu Sya'ban. Apa arti nisif? Nisif separuh, iaitu pada bulan Sya'ban, dan disunahkan kita berpuasa para jemaah sekalian pada malam nisfu Sya'ban tersebut disunahkan kita berpuasa para jemaah yang dirahmati Allah, ya, kerana banyak sekali keterangan-keterangan yang memperjelaskan barang siapa yang dapat puasa pada malam nisfu Sya'ban, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu dan Allah ampunkan dosanya setahun yang akan datang. Dan di samping itu juga para alim ulama banyak sekali mempertingkatkan amal ibadahnya pada bulan Sya'ban ini, ya, pada bulan-bulan Sya'ban ini kerana mau menyambut bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, iaitu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan saum, bulan berpuasa, bulan i'tikaf, bulan salat tarawih, bulan nuzulul Quran, bulan Ahlul Badar, peperangan Badar, bulan Lailatul Qadar,
bulan kita berqiyamul lail, bulan kita menjadikan hari-hari kita pada waktu tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teringat saya di Kota Tarim, para jemaah sekalian, kalau sudah selesai daripada Isra dan Mi'raj, mereka mengadakan persiapan untuk masuk bulan Syaban. Salah satu persiapannya, para alim ulama dari zaman dahulu kala, lebih daripada 700, 800, bahkan 900 tahun yang dulu sudah dilaksanakan di Kota Hadramaut, iaitu mereka pada bulan Syaban, mereka bersiap-siap untuk apa? Melakukan ziarah kepada makam Nabi Allah Hud alaihi salam yang terletak di Wadi Ahqaf, iaitu Wadi Hadramaut, lembah Hadramaut. Dan di samping itu juga boleh dikatakan hampir tiap-tiap malam dikumandangkan apa, majlis maulid sana dan sini, memperingati umat Islam, memperingati orang-orang tentang fadilat-fadilat bulan Syaban kerana nak masuk bulan Ramadan, fadilat-fadilat bulan Ramadan dan sebagainya. Maka begitulah dia para alim ulama zaman dahulu kala mereka buat persiapan. Maka kita perlu buat persiapan, para jemaah sekalian. Apa persiapan kita buat? Kalaulah kita nak pergi jemputan orang kahwin, kita boleh buat persiapan. Baju apa nak pakai, pukul berapa nak keluar dan sebagainya. Kalaulah kita nak musafir, kita nak belayar, kita boleh siapkan perlengkapan kita. Our luggage, apa-apa yang kita perlukan dan sebagainya. Wang ringgit kita semua kita siapkan. Itu hal dunia, para jemaah sekalian. Ini hal akhirat, antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, antara diri kita dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa persiapan yang perlu kita buat? Maka siap-siaplah dari sekarang. Apa yang seharusnya kita buat? Kita buat dengan tahsinul ibadah. Apa maksud tahsinul ibadah? Baguskan ibadah kita, perbaiki ibadah kita. Bagaimana perbaiki ibadah kita? Maaf kata, kalaulah mungkin di antara kita ada yang tinggalkan solat, punting solat, dari sekarang kita siap-siap. Jangan tinggal, jangan puntingkan solat. Di antara kita sudah tidak ada yang punting solat, tidak ada yang tinggalkan solat, tapi solatnya suka lambat. Solatnya hampir-hampir waktu nak habis baru solat. Dari sekarang kita tingkatkan ibadah kita, jangan lambat solat. Dan kalaulah katakan ibadah kita itu kita tak lambat solat, tapi solatnya kita apa? Solatnya kita suka sendiri. Solatnya kita munfarid, suka solat sendiri. Nah, dari sekarang ini masih belum terlambat, para jemaah sekalian. Apa dia? Usahakan jangan solat sendiri. Solat berjemaah. Solat berjemaah. Jangan tinggalkan takbiratul ihram dengan imam. Ya Tuan Guru, Syekhana, guru kami, Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kami ingat masih sewaktu beliau datang ke Singapura, beliau datang ke Masjid Ba'alawi. Jadi sampai di Masjid Ba'alawi sudah mula solat maghrib. Tetapi Habib Umar tidak mau ketinggalan berjemaah dengan Habib Hasan, maka beliau ikut masbuk. Habis daripada solat maghrib, beliau tanya, indakum ghurfa fadhi, katanya, ada bilik kosong tak? Saya bilang, maujud Habib. Fi Habib, hayya nadkhul, kata Habib, jom kita masuk. Masuk ke bilik yang kosong tersebut, kata Habib apa? Game solah, kata Habib. Qamat sekali lagi. Kita qamat, kita solat maghrib sekali lagi. Kata Habib apa? La yang bagi ya tatruk al-jamaah. Al-masbuk, kata Habib dengan tangannya, al-masbuk, bunyi mulut dia. Apa dia? Masbuk ni. Berarti apa? Jangan sampai masbuk. Tu dia. Walaupun ada dekat dalam kitab-kitab fikih, boleh kita masbuk, tapi lihat Habib jaga solat berjamaahnya. Kata begitu dia, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang sudah solat berjemaah, kita jaga solat berjemaah kita. Alhamdulillah, tingkatkan lagi. Bagaimana? Qabliyah ba'diyahnya jangan tinggalkan. Qabliyah ba'diyah itu jangan tinggalkan.
Ya, jangan tinggalkan para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita buka kitab-kitab Imamuna Al-Ghazali rahimallahu taala, Imam Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimallahu taala, beliau mendatangkan keterangan-keterangan yang cantik sekali, nasihat-nasihat beliau dari solat apa? Solat ba'diyah dan solat qabliyah ini. Sampai-sampai beliau memperjelaskan barang siapa yang menjaga azan subuh, habis azan subuh, solat 2 rakaat. Habis solat 2 rakaat, istighfar 100 kali. Ataupun biasa dibaca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu baca 100 kali. Itu istighfar itu, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kerana apa? Beliau pada suatu hari tidur di samping Nabi SAW. Jadi bila beliau pusing, tangan beliau ini terkena kepada tempat tidur Nabi. Tapi Nabi tak ada. Lantas beliau bangun, beliau lihat Nabi sedang solat. Maka beliau pun cepat-cepat bersihkan diri, ambil wuduk, ikut Nabi solat. Maka Nabi SAW mengajarkan dia beberapa bacaan-bacaan sebelum laksanakan solat subuh. Sebelum melaksanakan solat subuh, selepas azan subuh. Habis azan subuh, habis azan subuh, baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ataupun kita solat sunat dulu. Lepas tu kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Boleh tak jadi masalah. Setelah itu baca doa fajar. Agak panjang sikit doa fajar tersebut, ya, tapi sangat-sangat bagus dibaca. Sambung lagi, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant, baca 40 kali. Sambung lagi, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub ahya waslih lana al-amal fid din wad dunya, baca 18 kali. Habis tu baru solat subuh. Habis solat subuh, jangan bergerak. Jangan bergerak, maksud jangan bergerak tu apa? Ya, kalau awak ada kerja, kena pergi kerja, ya berangkat pergi kerja. Tapi kalau tak ada kerja, jangan bergerak. Duduk di sejadah tersebut, baca wirid, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berwirid pada Allah Subhanahu wa taala, baca wirdul latif, baca yasin, baca hizib nawawi, baca hizib sakran. Ini amalan-amalan yang telah warid dari Nabi SAW. Habis tersebut apa? Masih ada waktu lagi, belum masuk waktu syuruk, buka Al-Quran, baca Quran. Walaupun satu muka surat, baca. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Nabi SAW jelaskan apa? Bacalah kamu Al-Quran kerana ia akan datang pada hari mati kamu sebagai syafaat untuk kamu. Berarti apa? Al-Quran akan tolong kita. Al-Quran akan bantu kita, itu nama syafaat. Di dalam kitab-kitab tafsir diperjelaskan, banyak kitab-kitab tafsir. Salah satu ayat yang boleh selamatkan kita daripada azab siksa kubur adalah surah Al-Mulk, ataupun disebut dengan surah Tabarak. Di dalam kitab-kitab tafsir banyak diperjelaskan apa para jemaah yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika ada orang ini, dia sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Akhirnya mati dia. Bila mati, datang malaikat mungkar nakir mau tanya dia tentang soal kubur. Tahu-tahu datang surah Al-Mulk ini seperti angin ribut taufan, puting beliung datang. Mau ditanya, tak dapat ditanya. Pindah malaikat mungkar nakir ke bagian kaki, datang lagi angin ini. Surah Al-Mulk ini datang lagi. Pindah ke bagian kepala, datang lagi, pindah ke sebelah kanan, datang lagi, pindah ke sebelah kiri, datang lagi. Maka akhirnya mungkar nakir mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kami tak dapat nak soal ini ya Allah. Macam mana? Allah Taala jelaskan apa? Biarkan hamba-Ku tidur istirahat sampai nanti dibangunkan. Lihat, ini baru surah Al-Mulk para jemaah sekalian. Belum surah-surah yang lain. Ya, surah Al-Baqarah kalau dibaca para jemaah sekalian, dibaca di rumah kita, di tempat yang kosong ataupun di rumah kita, dijaga oleh setiap huruf dalam surah Al-Baqarah, Allah kirimkan 10,000 malaikat pada rumah tersebut. Ini baru surah Al-Baqarah. Ya, belum lagi surah Al-Imran. Bagaimana pula kalau orang itu dia apa? Dia jaga Al-Quran. Dia jaga Al-Quran. Bagaimana dia jaga Al-Quran? Dia tak pernah putus baca Al-Quran. Banyak para alim ulama, para awliya
para salihin, Imam Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Mathani, ya, Imam Wadi Ahqaf, Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Saggaf radhiyallahu an. Pagi khatam Quran 4 kali, petang 4 kali, malam 4 kali. Masya-Allah. Ya, masya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sampai-sampai diperjelaskan seperti tadi. Lepas tu masuk waktu syuruk, kita solat sunat isyraq, ya, habis daripada solat sunat isyraq, sambung dengan solat duha. Jangan tinggalkan kerana solat duha da'bu salihin, merupakan apa? Amalannya orang-orang saleh. Amalannya orang-orang saleh, jangan kita tinggalkan. Barang siapa yang buat demikian, kata Nabi SAW, maka Allah kurniakan dia pahala haji yang mabrur. Nabi sebut apa lagi? Taman. Sempurna. Jangan salah faham para jemaah sekalian. Apa dia? Oh, macam gini aku dah dengar Ustaz Hasan cakap, aku dah tak payah pergi haji. Dah, kena pergi haji. Ya? Ada duit, sihat walafiat, kena pergi. Awak dapat ganjaran pahala orang haji mabrur. Ya. Itu satu. Setelah itu, apa? Zuhur. Jangan tinggal para jemaah sekalian. Sebelum solat zuhur, solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Awak nak solat 4 rakaat dengan 1 salam boleh. Awak nak solat 4 rakaat dengan 2 salam pun boleh. Habis itu solat zuhur. Habis daripada solat zuhur, jangan tinggalkan wirid. Salah satu wirid yang warid dari Nabi SAW, ya, yang kami dapat daripada guru-guru kami, ya, daripada Habib Umar, daripada Habib Salim Syakri, daripada banyak sekali para alim ulama yang kami dapatkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, jangan ditinggalkan selepas zuhur. Jangan ditinggalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, jangan ditinggalkan ini. Ya, habis itu solat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Asar, jangan lupa qabliyah asar 4 rakaat dengan 1 salam. Ini yang biasa dibuat oleh para alim ulama. Setelah itu solat asar. Habis solat asar, jangan lupa baca wirid, baca surah Al-Waqi'ah. Itu dia. Ya, setelah itu baca Hizib Bahar Imam Abi Hasan Asy-Syadzili rahimallahu taala. Menjelang waktu maghrib, jangan lupa baca Wirdul Latif. Habis Wirdul Latif lagi 10 minit, 15 minit nak masuk waktu maghrib, jangan lupa istighfar pada Allah Ta'ala. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi rabbighfirli. Ini dibaca 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, dibaca 27 kali. Apa fadilat dia para jemaah sekalian? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la yu'minu astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Ini fadilatnya adalah apa? Allah ampunkan dosa kita walaupun banyak seperti buih di lautan. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, Allah ampunkan dosa kita dengan banyak bilangan orang-orang yang beriman. Allah ampunkan dosa kita. Setelah itu solat maghrib. Habis solat maghrib, ya, habis solat maghrib jangan bercakap. Jangan bercakap. Wala tanya apa khabar. La, waktu maghrib, ya, para guru-guru kami, ya, mengajarkan kepada kami antara maghrib dengan isyak bukan waktu bercakap. Waktu untuk orang beribadah dan waktu untuk orang menuntut ilmu. Ya, solat awak antara habis maghrib, solat ba'diyah 2 rakaat, apa kata Imam Haddad? Tambah lagi dengan solat 2 rakaat, jadilah dia 4 rakaat, ataupun 6 rakaat, awak solat lagi 4 rakaat dengan 1 salam. Walam yatakallam bainahuma, kata Imam Haddad, janganlah kau bercakap-cakap lagi. Sibukkan diri engkau dengan majlis ilmu, sibukkan diri engkau dengan beramal ibadah. Para alim ulama suka antara maghrib dengan isyak, kerana waktunya antara maghrib dengan isyak mustajab, sampai-sampai dijelaskan kanzun min kunuzil jannah. Seperti mustajabnya waktu antara maghrib dengan isyak, seperti orang itu mendapatkan harta karun daripada harta karun syurga. Masya-Allah. Ya, setelah itu jangan lupa, ya, azan isyak, solat sunat jangan lupa, habis solat isyak juga jangan lupa. Sampai Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, ya, di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di dalam kitabnya Kitab Ihya,
memperjelaskan, wan man wadhaba ala ba'diya wa qabliya. Barang siapa yang memelihara dirinya dari ba'diya dan qabliya, dia jaga tu ba'diya dan qabliya. Satu, haramallahu jasadu ala nar. Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Berarti apa? Tak masuk neraka lah. Tak masuk neraka. Lagi satu, ya, Allah Ta'ala selamatkan diri orang tersebut daripada sifat nifaq, sifat munafik. Ya, hati-hati para jemaah yang dirahmati Allah. Jaga kita nak masuk bulan Ramadan. Ramadan ni bulan suci, bulan bersih. Jangan kotorkan bulan Ramadan. Jangan kotorkan bulan Ramadan. Bukan tak boleh buat aktiviti. Boleh nak buat aktiviti. Boleh. Ustaz, saya nak buat kuih raya. Buatlah, tak apa. Tak jadi masalah. Ya. Ustaz, saya nak buat kuih raya, nak kasih ustaz. Itu yang paling bagus. Begitu dia para jemaah sekalian. Boleh, tak apa. Tak jadi masalah. Ya. Ya. Ustaz, saya nak kasih ustaz duit hari raya. Banyak-banyak kasih, tak apa. Boleh, tak jadi masalah para jemaah sekalian. Tapi jangan lupa ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakata, begitu dia. Siap-siap kita para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak masuk bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang penuh dengan masya-Allah. Nabi SAW jelaskan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Itqan minan nar. Awwaluhu rahmah, awalnya itu rahmat dari Allah Taala. Jaga. Malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah. Barang siapa yang mendapat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga ni malam pertama bulan Ramadan, ya. InsyaAllah nanti saya kongsi dengan para jemaah sekalian apa amalan-amalan yang baik kita buat pada malam pertama di bulan Ramadan. Begitu selesai salat maghrib, dah selesai ba'diyah, sebelum kita mula salat isyak, sebelum kita mula salat tarawih, buat apa bagus? Ya. Orang-orang Karim, orang-orang Hadramut khususnya tak pernah lepaskan benda ni. Tak pernah lepaskan benda ni para jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita telah berdoa pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Mudah-mudahan juga Allah berkatkan kita di bulan Sya'ban dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Dzal Jalal wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Baik. Nanti saya ceramah, kita tak baca kitab nanti para jemaah sekalian, ya. Signal saya. Ya. Jadi saya ingat baca kitab, nanti lupa pula baca kitab nanti, ya. Hadis yang terakhir dalam bab, ya, bab yang ke 62, bab al-ithar wal muasah. Al-ithar wal muasah, yaitu mengutamakan orang lain dengan dan memberi pertolongan agar dia menjadi ikutan, ya. Kita mengutamakan orang, ya, walaupun kita memerlukan, tetapi mengutamakan itu mudah-mudahan apa? Orang lain pun ikut apa yang kita buat. Inilah dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, hadis yang kelima, ia merupakan hadis yang ke-566 dalam kitab Riyadhus Salihin. Pukul berapa isyak? 32. Baik. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ya. Ada ulama-ulama jelaskan Abu Musa al-Ash'ari ni dia sahabat Nabi, ulama sepakat, tapi ulama ada memperjelaskan asal usul Abu Musa al-Ash'ari ini dari mana? Dari negeri Yaman, ya. Dari negeri Yaman, ya. Sebelah mana Yaman wallahu alam saya tak tahu para jemaah sekalian. Ada lagi yang dari Yaman yang Nabi SAW jelaskan dia itu orang dekat dunia tu tak kenal dia, tak popular, tapi orang-orang di langit, ya, makhluk ciptaan Allah di langit tu kenal dia. Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni, ya, masyhur fi sama' tadi. Ya, malaikat-malaikat tahu dia. Sampai Nabi SAW jelaskan, beliau hidup di zaman Nabi, tapi beliau tak pernah jumpa Nabi. Tak pernah jumpa Nabi. Jadi ulama jelaskan apa? Beliau bukan sahabat. Beliau tabi'in. Ya, pernah beliau datang ke rumah Nabi, tapi Nabi tak ada.
Ya, sampai Nabi jelaskan, kenapa kau tak tahan? Dia kata, tunggu dia. Ya. Nabi suruh ditunggu para jemaah sekalian, ya. Hakadha, begitu dia. Nabi pernah pesan kepada para sahabat-sahabat, kalau ada kelompok kabilah dari Yaman, ya, dari suku kaum ini, ya, yang orang dia tanda dia begini, yang namanya begini, engkau jumpa dia, kirim salam pada dia, aku kirim salam dan minta dia doa. Sebab doa dia makbul, kata Nabi SAW. Ya. Ada lagi keterangan jelaskan apa? Minta dia istighfarkan kau, katanya. Ya, Masya Allah. Sebab istighfar dia makbul. Ya. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang jumpa, kalau tidak silap saya, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, bila mereka jumpa Sayyidina Uwais Al-Qarni ni, ya, Sayyidina Uwais Al-Qarni nangis. Kerana apa? Kenapa? Dia bilang apa? Dahlah dua orang sahabat ni yang nampak Rasulullah jumpa aku. Setelah tu Rasulullah boleh cakap pula, aku punya doa makbul. Siapa aku ni? Allahu Akbar. Apa amalan Sayyidina Uwais Al-Qarni? Khidmat pada ibunya. Kata. Masya Allah, ya. Kita ada orang tua, khidmat pada orang tua kita. Khidmat pada orang tua kita. Dia jaga ibu dia dah sakit, tak boleh jalan, dia mandikan, dia suap ibu dia makan, ya. Kita jaga. Ya, dan jangan kita ingat, ya, orang tua kita dah meninggal, dah habis dah tanggungjawab kita. Tak ada, tanggungjawab anak kepada orang tua sampai mati. Sampai mati para jemaah sekalian. Sampai mati, macam mana tu Ustaz? Ya, tanggungjawab anak kepada orang tua. Kalaupun orang tua tu sudah wafat, pergi kubur dia ziarah. Cantikkan kubur dia. Kalau rumah kita boleh cantik, kursi tukar, aircon tukar, rumah tukar, apa semua tukar. Kenapa kubur orang tua kita tak cantik? Cantikkan. Upah orang potong rumput. Ya, cantikkan kuburnya. Setelah itu, apa lagi? Jangan lupa ajaran-ajaran orang-orang tua kita. Salah satu khidmatnya anak kepada orang tuanya apa? Dia tidak pernah lupa kepada orang-orang yang pernah orang tuanya jumpa. Pernah orang tuanya bantu orang tersebut. Jumpa, cari orang-orang tersebut. Cari orang-orang tersebut. Ziarah mereka. Dan lagi apa? Tanggungjawab anak kepada orang tua. Walaupun orang tua tu sudah wafat. Jangan lupa baca. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa baca Fatihah pada orang tua. Jangan lupa setiap kali pengajian, setiap kali ibadah, niat, pahala tu hadiahkan kepada orang tua. Jangan lupa. Ya, setahun sekali bila mereka sudah wafat, ya, hari wafatnya mereka, adakan haul mereka. Haul mereka apa? Ya, kita panggil ahli keluarga kita, mana orang-orang yang kenal dengan orang tua kita, baca Yasin, baca tahlil. Ya, singkap kembali sejarah riwayat hidup orang tua kita. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Hakadha, begitulah dia. Baik. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyyin, sesungguhnya orang-orang daripada puak, daripada kaum, daripada kabilah Al-Asy'ari, idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'am iyalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma qatasamuhu bainahum fi ina'in wahid bisawiyyati fahum minni wa ana minhum. Muttafaqun alaih. Masya-Allah. Sesungguhnya orang-orang kaum kabilah daripada suku bangsa Arab Al-Asy'ari, ya, itu apabila habis bekalan-bekalan mereka, ya, keperluan-keperluan mereka, bekal di sini bukan hanya makan para jemaah sekalian. Apa saja yang menjadi bekal mereka, ya, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan kesusahan, ya. Peperangan berarti war lah perang. Tapi salah satu daripada war juga apa? Dalam keadaan susah, tak ada makan, barang mahal, tak mampu nak beli. Tu dia. Atau tinggal sedikit, au ghalla ta'am iyalihin, ataupun tinggal sedikit makanan keperluan
iyalihim, keluarga mereka, bil Madinah, yang ada di kota Madinah, jama'u, maka mereka pun mengumpulkan. Mereka ini orang-orang Al-Asy'ari ini, mereka pun mengumpulkan apa? Makana indahum fi thawbin wahid. Mereka mengumpulkan apa saja yang masih ada, ya, dalam selembar kasa, dalam satu bungkusan, satu kain, satu tempat, yang mereka kumpulkan semua pakaian, lalu dibagi-bagikan dan dibagi-bagikan di antara sesama mereka dalam satu wadah yang sama rata. Berarti apa? Mereka kumpulkan semua, lepas tu dia bagi sama-sama sikit, ya, sama sikit, sama banyak. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok orang, kalau dalam keadaan susah, semua perlukan, tapi lihat mereka susah, mereka tetap mengumpulkan semua. Jom kita bagi-bagi. Nah, di sini para jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita apa? Ambil iktibar. Jangan salah faham, ya. Oh, ini adalah suku bangsa Al-Asy'ari. Kita bukan bangsa Al-Asy'ari, Ustaz. Iyalah, memang bukan, ya. Memang bukan, tapi kita ambil contoh daripada mereka. Tu dia. Ya, ambil contoh daripada mereka. Kenapa tak ambil contoh daripada Nabi SAW? Kenapa kena ambil contoh daripada mereka? Jadi kan ya, ada orang-orang yang berfahaman macam gini kan. Kenapa tak ambil contoh dari Nabi? Kenapa ambil contoh daripada Asy'ari? Soalan dia salah tu. Itu salah soal tu. Yang sebenarnya Al-Asy'ari ni ikut siapa? Ya pasti Al-Asy'ari ikut Nabi lah. Begitu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah termasuk golongan aku, dan aku termasuk dalam golongan mereka. Berarti apa? Nabi SAW pun apa? Termasuk dalam golongan mereka. Maksud golongan mereka tu apa? Nabi pun suka cara mereka, dan mereka pun sebahagian daripada aku. Tu dia para jemaah. Terjawab sudah para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, terjawab sudah. Jadi kalau kita mau Nabi SAW memperjelaskan ana minhum, aku daripada mereka, ya, wa hum minni, dan mereka daripada aku, kita ikut contoh ini. Kita ikut contoh ni para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada rezeki, bagi-bagi. Ya, bagi-bagi. Ya, dan di antara orang yang bagi-bagi, Nabi SAW ajarkan kepada kita salah satu yang patut untuk kita bagi-bagi. Siapa para jemaah sekalian? Tengok orang terdekat kita. Salah satu orang yang terdekat kita, family kita. Family kita, utamakan family kita. Setelah itu siapa? Orang yang sebelah-sebelah dengan kita, dekat-dekat dengan kita. Siapa? Kita punya jiran. Kita punya neighbors. Setelah itu siapa? Orang yang kita tahu memang dia susah. Memang dia susah. Lagi satu, orang yang kita dengar, dia susah, pergi. Nah, begitu caranya. Ini ya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat para jemaah yang dirahmati Allah, jangan kita lupakan. Ya, para alim ulama dulu ada, lupa saya namanya, ya. Seorang habib ini di Hadramaut, dia di Tarim para jemaah sekalian. Dia jarang tidur malam. Dia jarang tidur malam para jemaah sekalian. Ya. Kenapa jarang tidur malam? Selagi ada rumah yang tak ada makan malam, dia tak tidur. Lupa saya nama dia, siapa ya? Melwi, ingat Melwi? Ya. Siapa nama? Lupa saya. Amir Iskandar, terdekat pun terdekat. Nasir Senai Ismail. Ya, seorang habib ini. Ya, dia tak akan tidur malam kalau ada rumah yang tak ada makan malam. Sebab apa? Dia bilang apa? Allah akan tanya pada kita. Kita tidur malam dengan perut kenyang, orang lain tidur malam dengan perut lapar. Allah tanya kita nanti. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, ya, As-Sajjad, ya, cicit Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Husain radhiyallahu an. Begitu dia. Tiap-tiap malam, ya, beliau keluar daripada rumah dia, meletakkan barang makan di rumah-rumah penduduk-penduduk di kota Madinah yang susah. Tuan rumah tu tak tahu.
Itu Imam Ali Zainal Abidin yang memberi makan. Ha? Bila tahu? Bila Imam Ali Zainal Abidin meninggal. Sebab apa? Dah tak ada barang makan dekat depan rumah. Ya. Bila nak dimandikan, tukang mandi pun nangis. Nangis tukang Nabi. Ya, tukang mandi nangis. Nangis. Ya. Kenapa para jemaah sekalian? Sebab bahunya ini hitam, blue black. Sebab tiap-tiap malam angkat barang makan yang berat-berat. Tak pernah mengadu tau sakit. Hakadha, begitulah dia. Ya. Mudah-mudahan kita dapat membagi-bagi rezeki-rezeki kita. Dan itulah dia, gara-gara kita bagi-bagi rezeki inilah para jemaah sekalian. Apa dia? Dijelaskan oleh para alim ulama, dijelaskan oleh para fuqaha, dijelaskan oleh ulama-ulama ahli fiqh, ulama-ulama tafsir, ya, memperjelaskan apa? Itulah dia penyebab kalau orang suka bagi-bagi rezeki, tak kira rezeki itu apa sekalipun, baik dia duit ke, barang makan ke, ataupun mungkin awak ada kenderaan, awak tahu memang dia ni nak pergi sembahyang Jumaat, jomlah tumpang saya, tak apa. Awak setiap hari Jumaat pergi mana? Masjid Abdul Razak, saya pun pergi. Tak apa, ya, kita calling, ya, jom pergi. Nanti balik pun saya hantar, tak apa. Itu nama dia, awak kongsi rezeki tu. Sebab awak ada kereta. Begitu dia. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, begitu dia. Ya. Apa para alim ulama jelaskan? Itulah dia penyebab dengan tertahannya balaknya Allah Ta'ala. Ya. Tengok, very simple things so. Dengan dia buat gitu, jadi sebab balak Allah Ta'ala tu tertahan, tak turun. Ya, tak turun. Kenapa boleh jadi balak? Kenapa boleh jadi wabak penyakit? Kenapa boleh jadi huru hara dan sebagainya? Itu dia. Kadang-kadang kita perlu tanya diri kita sendiri. Apa asal negeri tu susah aja. Tak habis-habis, ya. Asyik kena perang aja, mati orang banyak. Apa asal? Ya. One of the things para jemaah sekalian, tengok keadaan hidupnya tu macam mana. Ya, kadang-kala mereka pentingkan, kadang-kala ada orang hidup pentingkan diri sendiri. Ada mayjus. Ada laisa, ya. Ini bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran agama Islam, tidak. Mementingkan diri sendiri. Ya. Ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarannya para alim ulama, bagaimana? Mereka tak pentingkan diri mereka. Mereka suka membantu orang. Walaupun mereka susah, dia tak pernah cakap dengan orang yang dia susah. Kita nampak macam dia, wah, senang orang kaya orang ni. Awak tak tahu kadang-kadang sarban dia terlepas, songkok dia sengit, kocik dia koyak, tak tahu kan? Gitulah dia. Ya, hakata. Ya, hakata. Ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki dan mudah-mudahan kita dapat bagi-bagikan rezeki tersebut. Amin. Allahumma amin. Baik, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah. Ya, bab yang ke-63. Bab at-tanafusi fil umuril akhirah wal istikthar mimma yutabarraku bih. Masya-Allah. Ya, bab at-tanafus, berlumba-lumba dalam perkara akhirat dan mengambil banyak-banyak daripada apa-apa yang menyebabkan keberkahan. Itu dia. Ya, berlumba-lumba buat perkara untuk menuju ke akhirat. Berarti apa? Berlumba-lumba banyak-banyak buat bekal, buat ibadah untuk dia bawa ke akhirat dan dia tamak dengan keberkatan. Suka berebut berkat. Macam ni lah. Bagus para jemaah yang dirahmati Allah. Rebut berkat tersebut. Berarti apa? Ya, kalau kita baca kitab-kitab para alim ulama ni, contoh seperti kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi rahimallahu taala, kitab-kitab Imam Ghazali, kitab-kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ya. Kalau kita baca betul-betul kitab-kitab ulama-ulama salaf ni, ulama-ulama dahulu kala ni, jarang sekali kita jumpa nasihat mereka, ajaran mereka, tulisan mereka, kitab-kitab mereka yang menerangkan ataupun memperingatkan kita tentang hal dunia. Ya, selalu tulisan mereka, kitab-kitab mereka, bacaan-bacaan mereka mengingatkan kita tentang urusan akhirat. Dunia ni tak ada apa-apa. Ya, kalau awak baca kitab Imam Ghazali, kitab
Bidayatul Hidayah. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kitab Bidayatul Hidayah tu, pada jemaah sekalian tu belum masuk Ihya tu. Kalau masuk Ihya tu, oh, Allahu Akbar. Ya, kitab Bidayatul Hidayah tu Imam Ghazali terangkan cara kita hidup dekat dunia. Sampai-sampai sebahagian besar dari para alim ulama memperjelaskan kalau kau mampu ikut apa isi kandung kitab Bidayatul Hidayah, urusan dunia, urusan akhirat selamat dan kau wali. Wali. Ya? Imam Al-Muhajir radhiyallahu an, Sayyidina Ahmad bin Isa radhiyallahu an, cicit Rasulullah SAW yang ketujuh yang sampai di Hadramut. Yang makamnya sampai sekarang ada di Husaisah sana, antara kota Seun dengan kota Tarim. Ya, di Husaisah. Kena naik tangga. Ya, kena naik tangga para jemaah sekalian, ya. Saya kalau ziarah makam Habib Noh selalu saya terbayang ziarah ke makam Sayyidina Al-Muhajir sebab dia naik tangga. Dia ke makam Sayyidina Al-Muhajir ni lagi tinggi lagi para jemaah sekalian, ya. Lagi tinggi lagi, ya. Baru-baru tahun lepas saya pergi, dah kereta dah boleh naik atas dah, bagus dah. Jadi saya naik dengan kereta, turun dengan tangga. Apa pasal tak naik tangga? Si semput ni kalau naik tangga, kian salam para jemaah sekalian. Ya. Ya, dulu Amir Alwi datang tadi kita masih kurus lah, boleh lah naik tangga, sekarang tak boleh. Ya, apa kata Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu an? Beliau dulu pernah nak karang kitab tasawuf. Bila beliau ketemu kitab Ihya Imam Ghazali, apa beliau memperjelaskan? Kadal Quran katanya. Kadal Quran. Adapun kitab Ihya ni seperti Al-Quran. Masya Allah. Ya, kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimallahu taala. Ya, Imam Ghazali jelaskan apa? Dia jelaskan kepada kita macam mana cara nak cari ilmu, siapa guru yang perlu untuk kita belajar dengan guru tersebut, dan macam mana cara kita bangun tidur sampai kita nak tidur. Lengkap Imam Ghazali kasih. Cukup tu Imam Ghazali kasih. Masya Allah. Ya, itu kalau dapat kita ikut tu para jemaah sekalian, Masya Allah, ya. Kita belajar dulu kitabnya, tak ada kitab Imam Ghazali yang memperjelaskan suruh cari dunia banyak-banyak tu, tak. Sampai-sampai para alim ulama, para salaf dulu apa? Cari dunia. Tapi dunia itu dicari dengan ala kadarnya sahaja sebagai bekal untuk akhirat. Dah selesai. Boleh kalau kita ada duit nak beli kereta, boleh, tak apa, tak jadi masalah, tak salah. Ya. Nak beli kereta apa? Awak nak beli kereta sampai awak ada duit. Nak beli kereta paling mahal, kena belilah. Nak beli GMC ke, nak beli Rolls Royce ke, nak beli MRT semua belilah, tak apa. Tak ada masalah, boleh, tak apa. Ya, tapi jadikan kenderaan tersebut untuk akhirat. Itu dia. Ya, tak jadi masalah. Kalau Allah bukakan pintu rezeki untuk awak, awak jadi orang kaya. Tahu-tahu besok siapa? Tahu-tahu besok Salman jadi apa? Salah satu orang terkaya dekat Singapura, dia ada airline sendiri. Gunakan airline tu untuk akhirat. Habis cerita, selesai. Ya, buka cerita-cerita para alim ulama dahulu kala. Saya ingat saya daripada keluarga Al-Kaf. Saya ambil keluarga Al-Kaf, orang kaya dekat Singapura. Ya, British buat kapal untuk orang Islam, ya, pergi haji, bayar separuh. Datang ni satu Al-Kaf dari Tarim, dia buat kapal. Ya, betul ya? Dia buat kapal. Lebih besar daripada British. Dia bilang apa? Orang Islam siapa nak pergi haji naik free, dia bilang. British bayar separuh. Dia bilang apa? Free. Masya Allah, ya. Tengok dekat Singapura. Masjid paling banyak siapa dia? Masjid Al-Kaf. Satu ke dua? Dua masjid dia. Tengok. Masya Allah, ya. Kata begitulah dia. Allah kalau nak bukakan pintu rezeki, kepada siapa pun Allah boleh bukakan. Allah boleh bukakan. Ya, kata. Ya, Masya Allah. Ni masjid ni, kita tengok ni. Ya. Al-Abdul Razak katanya. Abdul Razak nama orang kan? Apa? Keluarga Abdul Razak. Dalam Al-Quran ada Al-Imran, keluarga Imran. Tengok. Ini masjid dia ni. Berapa banyak pahala dia dapat ni. Sebab masjid dia didirikan ni. Sampai sekarang lagi dia dapat lagi pahala dia. Mungkin di antara keluarga dia sudah meninggal lah, tak ada dah. Tapi tetap ada mengalir pahala dia. Begitu dia para jemaah sekalian. Masya Allah. Kata. Ya, tak salah kita nak jadi orang kaya, boleh. Boleh, tak jadi masalah. Tapi jangan jadi orang kaya yang kedekut. Ya, gunakan kekayaan kita untuk ke akhirat.
Ya. Siapa orang kaya? Isteri Nabi kaya tak? Sayyidatina Khadijah kaya tak? Oh. Sayyidatina Khadijah kaya. Sampai dijelaskan, harta Sayyidatina Khadijah tu, dia punya kunci, the key tu. Kunci simpan harta dia. Kalau ditaruh di atas 100 ekor unta, tak cukup. Kunci dia saja. Belum harta dia lagi. Allahu Akbar. Tengok, dia habiskan harta dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Sayyidatina Khadijah, di antara isteri Nabi, dia satu orang yang dapat. Dia seorang saja dapat. Apa dia? Allah kirim salam pada Sayyidatina Khadijah. Allah kirim salam. Ya. Sayyidatina Khadijah cakap dengan Sayyidatina Fatimah, malu nak cakap dengan Rasulullah. Ya, malu nak cakap dengan Rasulullah. Minta Rasulullah, ya, dia minta dia suruh Sayyidatina Fatimah tanya, mana tempat aku? Ya, Rasulullah nangis bila Sayyidatina Fatimah cakap dengan Rasulullah tu, ya, anak tu cakap dengan bapak tu, nangis, Rasulullah nangis. Jibril turun, Jibril jelaskan apa? Ya Muhammad, Allah kirim salam kepada Sayyidatina Khadijah, tempatnya di syurga. Baru Rasulullah berhenti nangis. Oh, kita siapa kirim salam? Orang kirim salam. Ini Allah kirim salam tau. Macam Allah kirim salam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pernah terbayang tak pada jemaah sekalian? Ya? La ilaha illallah. Ya? Sayyidina Bilal radhiyallahu an. Sayyidina Bilal, sahabat Rasulullah kan? Baru Isra Mi'raj kan? Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah dengar selipar dia dekat syurga. Masya-Allah. Kerja dia apa? Azan. Azan. Ya, sampai-sampai ada hadis diperjelaskan, barang siapa yang hidup dia dekat dunia, dia pernah azan sebanyak 70 kali, maka selipar dia dekat syurga. Selipar dia dekat syurga. Tu dia. Ya. Sayyidina Bilal bila Rasulullah dah wafat, tak boleh tinggal Madinah. Tak boleh tinggal Madinah. Keluar dari Madinah, keluar. Tak mampu nak tinggal Madinah. Tidur mimpi Rasulullah. Rasulullah cakap apa? Ya Bilal, atashtaqa ilai? Wahai Bilal, kau tak rindu aku ke? La ilaha illallah. Selalu kita dengarkan, kita rindu Rasulullah. Ni Rasulullah rindu sama dia. Kalau Rasulullah rindu sama dia, macam tu Sayyidina Bilal tu, pangkat dia tinggi tak? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hakata begitu dia para jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Rasulullah, dapat tengok Rasulullah. Mudah-mudahan setiap kali kita salat, at-tahiyatul mubarakatuh, salawat thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita beri salam kepada Rasulullah kan? Mudah-mudahan kita dengar Rasulullah jawab, Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Ya. Agak-agak kalau kita dengar Rasulullah jawab salam tu macam. Ya. Macam Rasulullah jawab salam. Ya. Para alim ulama memperjelas, seandainya kalau kau dapat nampak Rasulullah, kau dapat dengar Rasulullah, ya, pasti kau akan minta sama Allah Ta'ala, butakan mata aku, pekakkan telinga aku. Kenapa? Apa pasal mau tengok benda lain lagi? Tengok Rasulullah sudah, Allah Akbar. Awak pergi rumah orang, awak datang rumah saya, Assalamualaikum, awak dengar tu saya, Waalaikumsalam. Saya datang rumah awak begitu. Awak sampai Madinah, depan pagar makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengar tak Rasul jawab? Kenapa kita tak boleh dengar? Tu dia. Ya Allah, satu soalan yang Allahu Rabbi la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita semua kumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan tiap-tiap hari Selasa kita baca hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dapat kita kumpul dengan Rasulullah insya-Allah. Imam Nawawi jelaskan Riyadhus Salihin, taman orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam taman orang-orang saleh ini dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.